Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat diucapkan kepada semua penonton RTM TV1, khususnya yang mengikuti highlights untuk Petronas Le Tour de Langkawi 2019 edisi ke-24. Sports Unites, Cycling Contributes. Kita recap sedikit tentang perlumbaan peringkat ketiga semalam di mana pelumba daripada Floyds berjaya menang peringkat ketiga iaitu Travis McCabe dan beliau juga berjaya merampas jersey hijau, jersey pecut dan juga jersey kuning pendahulu keseluruhan perlumbaan. Hari ini masuk peringkat keempat di mana 121 pelumba-pelumba akan dilepaskan daripada Shah Alam menuju ke Genting Highlands. Jarak perjalanan ialah 114 km. Pelumba-pelumba yang harus diberikan tumpuan pada hari ini ialah pelumba-pelumba yang cukup baik persembahan dalam peringkat pendakian ialah daripada Sapura iaitu Kristen Renelu, seorang lagi pelumba daripada Interpro Cycling iaitu Ricardo Aguirre dan pelumba daripada Androni Kevin Rivera. Kita terus ikuti highlights Petronas Le Tour de Langkawi 2019. Berikut adalah loloan peringkat keempat bermula di Shah Alam diikuti dengan 3 zon pecutan di awal perlumbaan sebelum 2 pendakian di pertengahan dan juga pendakian kategori horse di Genting Highland. Queen Stage merupakan peringkat yang paling dinanti-nantikan oleh para pelumba. Namun begitu, permulaan di Shah Alam dengan cuaca yang begitu baik membolehkan 120 pelumba bersedia di permulaan. Sebagaimana biasa, 3 penyarung jersey semasa yang diberi penghormatan untuk berada di hadapan. Kali terakhir peringkat perlumbaan kategori horse ke Kemuncak Genting adalah pada tahun 2014 yang menyaksikan bagaimana perlumbaan yang berjaya diungguli pada ketika itu adalah menerusi pelumba yang beraksi untuk pasukan Terbish Petrochemical Samad Prosiyedi dari Iran. Tepat jam 1.15 tengah hari, bermulalah kayuhan santai para pelumba dengan jarak yang diadakan di peringkat awal membolehkan mereka berkayuh secara santai sebelum perlumbaan sebenar yang akan menjanjikan satu caturan yang sedikit berbeza berbanding 3 peringkat sebelum ini. Namun begitu, percaturan keempat-empat jersey pasti menjadi perhatian, khususnya jersey kuning yang akan menentukan apakah ataupun siapakah pelumba yang mampu untuk merampas jersey tersebut yang dipegang ketika ini oleh Travis McCabe dari Floyd yang berjaya mengungguli peringkat ketiga yang berakhir di Dataran Pahlawan Melaka. Sebaik saja dilepaskan menyaksikan bagaimana terdapat beberapa pelumba telah melakukan attack awal bagi mendapatkan posisi yang lebih baik. Terdapat beberapa pelumba yang berjaya melakukan attack, antaranya 6 pelumba termasuk pelumba dari pasukan Floyd, penyarung jersey kuning iaitu Travis McCabe dan juga penyandang jersey merah Genting Angus Lyon dari Oliver. Jadi inilah kelibat ke-6 pelumba yang terlebih dahulu berjaya melakukan attack diikuti ataupun diterajui oleh pelumba dari Bardiani CSF yang turut cuba untuk mengintai peluang. Antara pelumba yang mewakili pasukan negara yang turut beraksi berada dalam kumpulan tersebut. Selepas itu pastinya akan dapat disaksikan apabila Yusuf Rigige dari pasukan TSG yang dikatakan merupakan juara pada edisi 2015 dianggap antara calon pilihan untuk menguasai di puncak Genting. Namun begitu, wakil TSG yang berjaya terlebih dahulu berada di hadapan pada ketika ini ialah Magdal Eop yang pastinya akan cuba melakukan sesuatu bersama seorang pelumba dari pasukan Sapura. Namun begitu, tumpuan bagi Travis McCabe pastinya pada 3 zon pecutan yang pasti membolehkannya untuk mempertahankan jersey tersebut untuk dibawa ke hari yang ke-5 nanti. Namun percaturan menyaksikan bagaimana para pelumba terus melakukan pacing yang cukup tinggi bagi memastikan mereka mampu untuk meninggalkan peloton yang agak jauh berada di belakang, yang membolehkan mereka untuk terus corakkan bentuk ataupun corak perlumbaan apa yang mereka inginkan. Namun begitu, respon yang agak baik, semakin aktif pergerakan di bahagian hadapan peloton. Begitu juga dengan aksi pelumba yang berada di hadapan, dengan 12 pelumba ketika ini berada dalam kelompok utama yang memperlihatkan mereka silih berganti untuk mencari posisi yang lebih sesuai sebelum melakukan attack
menuju ke sprint yang pertama yang terletak kira-kira 24.7 km dari permulaan, iaitu di Puncak Alam. Begitu persaingan lebih tampak menarik apabila mereka cuba untuk mengatasi antara satu sama lain di awal perlumbaan ini. Sambil di bahagian besar, kelompok besar masih lagi tidak bergerak aktif. Mereka sekadar menilai dan memerhati pasukan-pasukan yang harus mereka awasi sebelum mereka memulakan kayuhan dan cuba mendesak dan juga menangkap ke semua 12 pelumba pada ketika ini yang sedang memimpin perlumbaan. Sebagaimana biasa, kelebihan dimiliki oleh pasukan Floyd kerana selain dari Travis Metcalf, terdapat dua pelumba dari pasukannya turut berada dalam kumpulan besar ini, kumpulan kecil ini, bagi membolehkan mereka untuk terus melakukan strategi yang lebih baik bagi memastikan Travis Metcalf mampu untuk menguasai ketiga-tiga zon pecutan pada peringkat yang keempat. Selang berapa lama menyaksikan bagaimana kelibat peserta yang seringkali memegang jersey merah, iaitu Angus Lyon dan Oliver, yang sekali-sekala untuk cuba melakukan attack, namun begitu 11 lagi rakan-rakan di bahagian hadapan tidak membiarkannya. Sebaik saja mencari masa yang sesuai, maka bermulalah pencaturan ke semua 12 pelumba ini bagi mereka mencari tempat untuk meraih mata di sprint yang pertama. Namun begitu, pada kilometer 24.7 akhirnya menyaksikan Travis Metcalf dari Floyd berjaya menambah 5 mata, menjadikan 34 secara keseluruhan hingga setakat hari yang keempat apabila mengungguli sprint yang pertama, diikuti Gleb Brusensky dari Vino Astana di tempat kedua dan Kalampos Korantias dari Brunei Continental di tempat yang ketiga dan Yusof Rigige dari TSG di tempat keempat. Sambil itu, lalai keputusan yang menyaksikan bagaimana para pelumba selepas itu terus memulakan kayuhan dan mereka pastinya akan menuju ke kilometer 43.5 yang menanti mereka ialah sprint yang kedua di Sungai Buloh, memperlihatkan Marco Benfato dari Androni unggul dengan 5 mata, diikuti Travis Metcalf di tempat yang kedua dengan 37 mata secara keseluruhan, diikuti Brzezinski dan juga McTell Eob dari pasukan TSG. Selepas itu, kelompok hadapan terus mempertingkatkan kayuhan untuk mereka mencari sprint terakhir di Kepung yang menyaksikan Punsenski dari Vino mengunggulinya dengan 5 mata, diikuti Marco Benfato dari Androni, Travis Metcalf di tempat yang ketiga. Setelah berjaya meraih 10 mata dalam 3 sprint pada peringkat keempat, Travis Metcalf terus berusaha untuk menggandakan kayuhan bagi memastikan beliau mampu untuk berada di kedudukan hadapan, khususnya di kom yang pertama. Namun begitu, Angus Lyon dari Oliver lebih unggul apabila berjaya meraih 6 mata, diikuti Brian Chavez, manakala di tempat yang ketiga Umberto Morengo dan Maurizio Mestri dari Bardiani di tempat keempat. Selepas di kom yang pertama, kom kedua menyusul kilometer 75.4 di Ulu Yam untuk kategori 3 sebagai pada kom yang pertama, dan di sini menyaksikan bagaimana para pelumba terus mempertingkatkan kayuhan untuk mereka meletakkan sasaran bagi 6 mata berikutnya. Namun begitu, kekuatan yang dimiliki oleh Angus Lyon dari pasukan Oliver terus ditagih dan beliau akhirnya berjaya untuk memungut 6 mata maksimum pada kom yang kedua, mengatasi Yusof Rigige dari TSG, diikuti tempat ketiga Marco Mestri dari Bardiani dan Brian Chavez dari Mitchelton 1 mata di tempat keempat. Selepas berkayuh begitu lama, para pelumba akan diuji selepas ini dengan pendakian yang paling mencabar, dan pastinya mereka memerlukan lebih banyak tenaga untuk menamatkan perlumbaan peringkat keempat dalam masa yang lebih pantas. Pada ketika ini menyaksikan bagaimana Travis Metcalf masih lagi unggul untuk berada di hadapan bersama pelumba dari TSG yang pastinya cuba untuk meraih mata, dengan kedudukan McTell masih lagi berada di hadapan sambil cuba diberikan saingan oleh seorang lagi pelumba bagi memastikan mereka sentiasa berada pada posisi yang lebih baik. Namun termasuk juga yang cuba memberikan cabaran di situ ialah
Lion dari pasukan Oliver yang ingin mempertahankan jersey merah kenting yang dimenanginya sebelum ini. Namun begitu, persaingan melibatkan 3 pelumba ini terus menunjukkan tidak ada mana-mana pelumba yang menunjukkan keletihan. Namun begitu, apa yang jelas memperlihatkan bagaimana persaingan dijangka lebih menarik apabila terdapat beberapa pelumba yang berjaya untuk menangkap mereka. Dan di sini seorang pelumba dari Sapura turut cuba untuk memberikan cabaran yang sedikit berbeza dengan kedudukan para pelumba terus dinantikan dengan Christian Rileno dari pasukan Sapura, antara pelumba yang dikatakan memiliki kemampuan untuk pendakian ini. Tidak sebagaimana sebelum ini, Travis Metcalf